Alhamdulillah, pada hari ini kami selamat sampai di Baitul Sa'adah, di Madrasah Baitul Sa'adah, dan sekarang ni kami sedang menunggu ketibaan Tuan Mudir Al-Fadhil Syekh Muzaffar. Jadi nantikan kami ni interview selepas ini. Sekian. Ana nak bertanya satu soalan kepada Ustaz mengenai kepimpinan. Baik. Pertama sekali, Ana nak bertanya tentang latar belakang Ustaz. Keluarga kerjaya Ustaz, latar belakang pendidikan Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala Rasulillah. Wa ba'd. Barakallahu fiik. Akram yang bertanya, nama Al-Faqir Ahmad Muzaffar bin Mahdi. Alhamdulillah membesar di tengah bandaraya, besar di Kuala Lumpur, kemudian di Puterian Jaya. Adapun dari sudut pendidikan, latar belakang sudut pendidikan dari sekolah menengah, pernah bersekolah di Sekolah Menengah Agama Cenur, Pahang. Kemudian pada tahun 2016 berpindah ke sekolah 2006 pindah ke Sekolah Agama Menengah Tinggi Syambuddin Kelang, Kampung Jawa. SMA di sana, masa tu SMA top student. Dan kemudian ambil SPM di sana. Setelah SPM ada kecenderungan lah nak belajar bahagian medik, tapi SPM tak berapa cantik, jadi ambil diploma in Science Biology. Jadi daripada diploma dah banyak mengaji kitab, dah mula banyak belajar kitab. Dia pergi pondok, tuan guru. Kemudian masuk degree pun sama. Kadang masa degree waktu cuti memang kajian kitab. Kadang kalau kelas waktu petang, tengah hari lah jam 10, ada pengajian lepas subuh sampai jam 9, pukul 9 terus gerak ke UiTM. Jadi minat belajar ilmu agama tu lebih. Sehingga habis degree, adalah kerja sebentar bagi engineering, tapi tak lama, sekejap je. Dah dapat peluang untuk belajar ilmu agama ke Timur Tengah. Maka saya grab peluang tersebut dan alhamdulillah belajar di sana hampir 6 tahun dalam Usuluddin dan bahasa Arab. Dan setelah pulang ke Timur Tengah, balik ke Malaysia, waktu tu PKP, masa PKP. Setelah habis PKP tu, mulakanlah kerjaya dalam pengajaran. Dan pada mulanya sebagai pengajar di Ma'had Turath Islam Baitul Sa'adah, yang mana Ma'had ini dari sudut pengajian ilmu agamanya kita gunakan bahasa perantaraan bahasa Arab bagi pelajar-pelajar kita lah. Kemudian alhamdulillah tahun 2002 Allah Ta'ala berikan satu musibah, iaitu naik pangkat jadi mudir. Itu ujian lah daripada Allah Ta'ala untuk saya ambil lead satu mahad, yang mana ketika itu kita ada pelajar lebih kurang dalam hampir 200 orang. Dan sekarang pendidikan kita berkembang alhamdulillah, dan insya-Allah akan datang kita akan usaha untuk membuat program-program yang besar. Dan akan datang kita ada buka program diploma, dan telah membuka dan akan bermula insya-Allah bulan 9 nanti. Soalan seterusnya, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada setiap pemimpin pada pandangan Syekh? Baik. Seorang pemimpin, syarat utama seorang nak jadi pemimpin, syarat utama mestilah dia ada ilmu. Siapa yang nak masuk mana-mana bahagian, sama ada nak jadi pemimpin ke atau nak jadi bukan orang yang mengikut pimpinan ke, mesti dengan ilmu. Ilmu itu paling utama. Ilmu yang paling utama ialah seorang pemimpin itu paling asas dia mengetahui yang fardu ain. Dia mengetahui tentang akidah yang benar, fiqh, bagaimana hukum hakamnya. Dia sendiri adalah orang yang buat ibadat dengan cara yang betul. Maka seorang pemimpin dia berhajat kepada ilmu. Tapi tidaklah semestinya seorang pemimpin itu mesti dia alim besar. Boleh jadi dia ada karisma dan kepimpinan, tetapi dia boleh mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang alim yang bersama dengan dia. Jadi seorang pemimpin perlu pada ilmu, dan dia perlu ada pandai menggunakan sesiapa yang bersama dengannya untuk menggerakkan kepimpinan dia, menguruskan urusan yang dia ingin pimpinkan. Dan seorang pemimpin itu pastilah ciri dia dengan ilmu dia ada, dia beramal dengan ilmu. Muslim macam mana halnya,
dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Apa yang disebutkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, semua akan dipersoalkan. Maka ciri-ciri ni yang ciri utama perlu pada setiap pemimpin. Allah. Barakallahu fiik. Kim, saya nak tanya satu soalan mengenai gaya kepimpinan. Macam mana cara ustaz ataupun gaya kepimpinan ustaz dalam memimpin madrasah ni, satu institusi agama? Baik. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala seseorang itu dia perlu ada bersikap hilim. Bersikap hilim iaitu dia perlu ada sikap sabar yang tinggi. Dia berdepan dengan orang pelbagai ciri. Manusia, anas ajnas, manusia ni ada macam-macam jenis. Maka dia perlu bersedia untuk berdepan dengan orang yang pelbagai dan perlu ada kesabaran tinggi untuk berhadapan dengan mereka. Dan dia perlu ada sifat tawadhu', iaitu dia tak boleh bersikap meninggi diri dengan orang di bawah dia, tak. Bahkan inilah dia akhlak Nabi kita SAW. Seseorang yang bersikap tawadhu' dengan orang bawahannya, dengan orang yang bersama dengannya, orang yang bersama dengannya dia akan menghormati dia tanpa dia minta dihormati. Jadi seperti Mak begini, inilah cirinya kalau seorang atas saya pun, mana-mana siapa pun yang nak menguruskan urusan syarikat ataupun pertubuhan ataupun sekolah, dia perlu ada 3 ciri utama yang tadi kita sebutkan. Ada hilim, sabar yang tinggi, dia mesti ada ciri at-tawadhu', dia ada merendah diri, bukan dia menghinakan diri, tak ada tawadhu'. Dia tidak membesarkan diri, dia tidak pandang orang lain lekeh dengan di hadapan dia, bahkan menghargai orang-orang yang bersama dengan dia. Dia ada tatawu', dia mudah menerima pendapat orang lain. Dia tak tutup telinga, siapa beri pendapat dia terima. Dia akan lihat mana yang sepatutnya, kerana dia lebih mengetahui. Biasa pemimpin dia ada pandangan yang lebih luas, dia ada akses yang lebih luas berbanding yang lain. Namun dia jangan lepaskan daripada mendengar pendapat yang lain. Dan dia perlu ada sikap mudah menerima pendapat lain. Dan andai ada pendapat lain yang lebih kuat, jangan pula dia pandang pendapat dia lebih bagus dan tinggalkan pendapat lebih yang sepatutnya diikut. Dia sangka lebih bagus, tak, sedangkan pendapat dia lebih bagus dan dia tinggalkan. Dia perlu ada sikap taqwa. Ini antara ciri-ciri seorang nak jadi pemimpin, nak menguruskan kepemimpinannya. Wallahu a'lam. Okay, soalan yang seterusnya, boleh Ustaz berkongsi tentang apa yang kelebihan yang patut ada bagi seorang pemimpin? Baik. Ini berdasarkan pandangan saya yang menguruskan madrasah atau ma'had pengajian Islam. Seorang pemimpin kadang-kadang dia menguruskan bagian pengajian Islam, dia mungkin terlalu terfokuskan kepada urusan pengajian pembelajaran sahaja, dan dia tak ambil berat tentang urusan keduniaan yang membantu untuk menggerakkan dan memajukan sistem pengajian dia. Maka seorang yang antara keistimewaan juga bagi seorang pemimpin yang patut dia ada, dia perlu ada kecerdikan yang kuat, kecerdikan yang kuat dan ingatan yang kuat. Sebab dia uruskan banyak perkara banyak perkara, jadi dia perlu ingat apakah perkara-perkara yang perlu dia uruskan. Dia bukan orang cakap sedikit dia lupa, orang sampaikan dia kurang faham. Jadi kalau dia kurang faham, macam nak berikan jawapan yang sepatutnya. Jadi itulah keistimewaan yang perlu ada bagi seorang pemimpin. Perlu berfikir, perlu lihat keadaan semasa dan menguruskan tempat dia atau apa yang perlu dia pimpin mengikut kepada keadaan semasa. Allah a'lam. Anda nak tanya sikit Ustaz. Sepanjang Ustaz mengendalikan Baitul Sa'adah ni, apa yang cabaran yang telah Ustaz hadapi selama Ustaz mengendalikan? Baik. Cabaran dalam menguruskan satu sistem pendidikan dengan sendiri itu pasti banyak. Kerana bukan kita buat, kita uruskan satu institusi yang telah tersedia semuanya. Cuma kita datang untuk meneruskan saja, dah. Tapi yang paling utama kita buka madrasah ialah untuk melahirkan orang-orang yang memahami agama. Orang dah ada tak, kita nak tinggal tunggu esok datang atau tahun depan datang, kita perlu siapkan bangunan kita dulu. Tak boleh. Maka kita teruskan juga dan kita akan tahu apa yang kita akan hadapi dan kita perlu memahaminya bagaimana kita menguruskan. Itu cabaran yang pertama, berurusan dengan undang-undang yang sedia ada, yang bukanlah kita kata menyusahkan,
tetapi ia ada perkara-perkara yang mendesak atas kita untuk teruskan pengajian, tetapi kita perlu hadapi juga undang-undang yang sedia ada. Dan ada juga cabaran lain dalam menguruskan pengajian sebegini, ialah cabaran murid itu sendirilah. Ada berdepan dengan anak murid pelbagai masalah, itu kita maklum. Sebab kita sebutkan tadi, manusia itu pelbagai jenis. Itu kita maklum. Ini cabaran yang kita hadapi. Tapi kuncinya ialah pengalaman yang saya lihat, kuncinya ialah bila mana kita terapkan dalam hati-hati mereka yang datang kepada kita untuk tetap beramal dengan sunnah Nabi SAW, syariat Nabi SAW, menjunjung syariat Nabi, maka hati mereka akan mudah terbuka untuk terima nasihat. Kerana kita sampaikan nasihat bukan untuk mereka ikut kita, tapi kita sampaikan nasihat untuk mereka patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cabaran ada dan alhamdulillah kita tempuhi dengan sebaiknya. Dan mungkin setiap madrasah ada cabaran yang lebih berbeza, lebih luas. Namun kita, siapa pun manusia, dunia ini darul bala. Dia perlu hadapi cabaran dan juga mendepaninya, menyelesaikannya. Barakallahu fiik. Saya ingin bertanya pada Ustaz, apakah di antara harapan ataupun nasihat kepada para pemuda ataupun khususnya kepada talibul ilmi ataupun para pelajar? Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah ma ba'd. Terima kasih pada Syukri yang bertanya. Anak muda ni kita tahu zaman sekarang berdepani dengan cabaran yang besar, tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu cabarannya hanya sekitarnya saja. Tapi zaman sekarang cabaran itu bukan sekitar, bahkan daripada luar. Mereka menerima cabaran ataupun ancaman daripada luar dan dalaman. Maka para pemuda zaman sekarang, ubatnya satu saja, ilmu. Ubat satu saja, ilmu. Di mana dia ada ilmu, untuk dia beramal dengan ilmunya, dah dapat ambil ubat ni dan nak terus sihat, maka dia perlu mendampingi orang-orang alim. Mendampingi orang-orang alim macam mana? Dengan menghadiri majlis-majlis ilmu mereka, melazimi majlis ilmu mereka. Walaupun nanti dia ada sijil, dia dah ada habis pengajian, dia dah kerja, tetapi melazimi orang-orang alim itu dia perlu jadikan kemestian bagi diri dia. Dan untuk dia selamat dalam cabaran yang besar ini, dia perlu juga mendampingi mereka-mereka yang bersama dengan dia berusaha dalam mentaati perintah Allah. Maka ini yang perlu anak muda lakukan pada zaman ini. Ilmu, cari guru yang ahli. Maka pemuda dia nak selamat di dunia ini, walaupun dia dah ada ilmu, dia ada majlis ilmu, tapi yang ketiga dia perlu juga cari mereka yang bersama-sama dengan dia, mendorong dia buat taat kepada Allah. Jangan duduk dengan ahli bid'ah, ahli maksiat. Kerana ini sama ada boleh beri kesan terus ataupun tidak terus. Sekurang-kurang akan beri kesan pada hatinya, kurang-kurang akan beri kesan pada cara percakapannya. Berapa ramai pemuda dia cakap macam orang-orang yang jahil di jalanan. Bila cakap keluar perkataan mencarut, dia cakap keluar perkataan yang kita kata ini tak sepatut ahli ilmu sebut begini. Tapi sebab dia banyak mendampingi mereka. Tapi bila buat, dia tak lihat. Sebab dia dah biasa ahli maksiat, bila buat dia tak lihat adakah dia buat ni ikut syarak atau tidak. Sebab selalu dengan ahli maksiat. Jadi beri kesan pada dia secara tidak langsung. Walaupun taklah dia buat maksiat, dia akan beri kesan, macam mana pun akan beri kesan. Sedikit, tak pun dia akan menjadi kesan yang banyak. Jadi barakallahu fiik yang bertanya. Jazakallahu khairan. Rabbana khairik.